asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan serulah wa tawassaw bil haqq, menyeru dengan hak, dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Kenapa Allah sebut hak tu? Bila kita menyeru dengan hak, Allah kata seru juga dengan kesabaran. Saya pelik. Kenapa? Yalah, kita seru dengan hak, maksudnya kita ajak orang kepada kebaikan, kita ajak orang kepada kebenaran tu, okeylah. Tapi kenapa seru kepada kesabaran? Mula-mula saya tak faham tau, apa yang Allah maksudkan seru kepada kesabaran tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni saja aku nak bawa perkongsian daripada Iswardi Moni berkaitan ini, kejumutan pemikiran rakyat Malaysia. Sebab kita kalau macam kita memikirkan di dalam negara kita, kita ada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Dan pemikiran-pemikiran kan di dalam negeri-negeri ni pun berbeza. Dan contoh macam yang kita nampak jelas, belah Semenanjung dengan belah Sabah Sarawak sangat-sangat berbeza. Jadi aku sangat-sangat berminat dengan perkongsian Iswadi ni. Ia berkaitan kejumutan pemikiran, budaya, fahaman yang dapat sebab perbezaan benda-benda yang sikit je mewujudkan perpecahan. Faham tak? Dan salah satunya dahlah kita ni perbezaan di antara negeri-negeri kan, pemikiran antara negeri-negeri ni pula bila masuk ke dalam bidang politik, perbezaan dia tu makin menjadi-jadi kan, sehingga akan memainkan isu perkauman, isu agama, lepas tu mempertikaikan budaya-budaya negeri tu. Sehingga kalau hampa ingat beberapa bulan lepas ada orang pergi ke Sabah Sarawak lepas tu dia komen dengan budaya di negeri Sarawak. So memang ni lah kena naik mahkamah lah kan. Sebab apa? Sebab dia boleh pergi perli. Jadi tak apalah, jom kita dengar perkongsian daripada Iswaldi. Aku harap rakyat Malaysia dapat berfikir, dapat orang kata rendahkan ego, dengar dan fahamkan dan kita berfikir. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Tapi tak apa, kita bina bangsa Malaysia bukan alasan remehkan kepentingan Islam, agama persekutuan. Kerangka pembinaan bangsa Malaysia tidak boleh diberikan alasan untuk meremehkan kepentingan Islam sebagai agama persekutuan, termasuk usaha meningkatkan pelaksanaan syariah di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, malah usaha itu perlu dilihat tegas dan tidak kelihatan bertolak ansur dalam kesungguhan memupuk nilai membina negara yang bermaruah. Bagaimanapun, beliau mengingatkan perkara itu bukan satu peluang untuk meremeh, menghina dan merosakkan cara hidup agama dan bangsa lain. Inilah pertimbangan dan keseimbangan yang perlu dipertahankan dalam semangat kita di Malaysia merayakan Hari Raya Aidilfitri Mubarak ini. Perdana Menteri juga menegaskan, negara ini memerlukan kekuatan semua pihak dengan semua wilayah dan kaum yang harus melonjakkan ke tahap terbaik dan bermaruah. Kita tidak boleh sisihkan, malah memusuhi mana-mana kelompok majoriti atau minoriti, mana-mana kaum atau agama atau kepercayaan atas alasan apa sekalipun. Justru, sempena 1 Syawal, Perdana Menteri menyeru semua rakyat Malaysia saling bermaafan antara satu sama lain. Ini juga saya ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam dan rakan-rakan kita, masyarakat Islam seluruhnya, iaitu memohon maaf seandainya ada ketelanjuran kata, ada kesilapan bahasa atau telah menyentuh perasaan. Akhir kalam, kita doakan supaya kita punya kekuatan yang cukup membina perpaduan, rancak pertumbuhan, kasih sayang pada yang melarat, pemperkasa rakyat dan menjelmakan kejayaan Malaysia menjadi terus kuat dan makmur, katanya. Kita ada dua, kita kena menimbang banyak perkara, bukan dua je. Kita kena menimbang banyak perkara. Perkara pertama yang kita nak timbang ataupun kita nak bina adalah membina bangsa Malaysia. Kita ada bangsa Indonesia. Kalau tuan-tuan ingat, bangsa Indonesia, mudah membina bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini terbina dan terjadi dengan paksaan. Kita bangsa Malaysia, kita tak paksakan. Kalau siapa tahu sejarah Indonesia, bagaimana terbentuknya bangsa Indonesia, dia asalnya terdahulu terjadi dengan paksaan. Kalau tuan-tuan tengok Pengabdi Setan 2, walaupun Pengabdi Setan 2 ni adalah cerita fiksional, tetapi background cerita itu adalah berdasarkan kisah benar. Satu pembunuh misteri
yang membunuh orang pada tahun 80-an macam tu. Kan? Petrus dipanggil. Pembunuh misterius dipanggil Petrus. Tuan-tuan tengok cerita apa orang kata, cerita Pengabdi Setan 2, bukan satu, dua, yang Bron Parallel berlakon tu. Dia mengambil watak Petrus, pembunuh upahan. Nah, kalau tuan-tuan kaji tentang sejarah Petrus ini adalah seorang yang dikatakan diupah oleh dikatakan ini saya bukan tuduh, dikatakan diupah oleh kerajaan Indonesia untuk membunuh mereka yang tidak patriotik, termasuk penjenayah lah pada waktu itu. Well, you can read, itu semua konspirasi teori. Ada yang mengatakan dia hanyalah pembunuh gila. Well, all in all, ada pelbagai reaksi, ada pelbagai teori tentang perkara itu. Tapi poinnya, bila kita bercakap tentang bangsa Malaysia, kita tak bermula dengan itu. Kita bermula dengan kadar dan nada yang lembut. Nada lembut kita adalah kita kena membina dengan memahamkan rakyat. Nah, memaksa itu lebih mudah daripada memahamkan. Tetapi memaksa itu tidak akan dapat menanam semangat dan juga kefahaman yang betul-betul jitu. Kalau kita tidak ada kefahaman yang betul-betul jitu tentang makna bangsa Malaysia, maka kita akan gagal membentuk diri kita sebagai sebuah sebuah bangsa yang berdaulat, sebuah bangsa yang maju. Nah, bila kita sebut bangsa Malaysia, kita akan keluar daripada kepompong dan juga kelompok bangsa kita. Kita keluar daripada kepompong dan kelompok agama kita. Kita keluar daripada kelompok dan juga kepompong comfort zone kita, di mana kita akan membentuk masyarakat yang sebenarnya kena keluar daripada comfort zone. Baru kita boleh berjaya. Tetapi bab kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, dalam pada kita menimbang bangsa Malaysia, kita tak kompromi kepada agama kita. Bukan bermakna kita membina bangsa Malaysia, kita dilutkan. Pertama, agama ni Islam satu hal, agama lain pun kita bukan di sini untuk nak dilutkan, bukan untuk kita nak laga-lagakan. Yang kedua, kita juga di sini bukan untuk dilutkan culture, budaya. Kita kena faham, budaya itu bukan sekadar berbeza daripada segi bangsa, tetapi juga daripada segi negeri. Orang Sarawak kacak kami ni lain budaya dia berbanding dengan orang Kelantan. Orang Kelantan berbeza budayanya berbanding dengan orang Kedah. Orang Kedah beza budayanya berbanding dengan orang Johor. Orang Johor berbeza budayanya berbanding dengan orang Negeri Sembilan. Di Perak sendiri, kalau tak silap saya, ada 3 bahasa yang besar yang mereka cakap, yang membawa logat yang berbeza, yang membawa diversity, kepelbagaian dalam bangsa kita, dalam negara kita, menjadikan negara kita ini satu negara yang sangat unik untuk kita nak maju ke hadapan. And dengan pelbagai bangsa, pelbagai agama, diversity yang kita ada, kita sebenarnya itu bukan satu kelemahan. Itu bukan satu kelemahan yang akan menghancurkan kita. Itu adalah satu kekuatan yang kalau kita pandai pandu, kita tahu pandu dengan betul, kita akan menjadi satu nation, satu bangsa yang menjadi contoh, dan satu bangsa yang boleh maju ke hadapan. Kita boleh menjadi satu bangsa penganut agama Islam, bangsa Melayu, bangsa Malaysia yang dilihat, yang bakal dijadikan contoh oleh dunia, di mana kita boleh hidup harmoni di bawah satu bumbung tanpa ada kita rasa curiga di antara satu sama lain. This is what I've been preaching for so many years. Bertahun-tahun saya dok preach benda ni, tuan-tuan. Bila kita majoriti, bukan Melayu je lah, mana-mana bangsa, bila dia majoriti, dia tend untuk menindas. Mana-mana bangsa, dia akan tend untuk menindas. Dan benda ini yang akan menyebabkan sesuatu itu, kita rasa macam yang majoriti ni, kita rasa macam kita terancam dengan minoriti. Sebab kenapa berlaku sedemikian? One of the main reasons is kerana kita gagal cuba untuk memahami dan untuk difahami. Kita kena faham mereka satu hal, tetapi kita kena cuba fahamkan mereka juga tentang kita. Bila kita ada last interfaith discussion dengan bangsa dan agama lain, InsyaAllah saya akan ada buat satu interfaith discussion, satu pertanyaan, persoalan tuan-tuan dan perempuan yang mana bukan beragama Islam, bukan berbangsa Melayu, yang ingin datang ke satu seminar kami nanti. Bukan seminar, classes lah kita panggil. Kita alu-alukan, kalau anda ada soalan tentang Islam, tentang agama, tentang bangsa, tentang budaya, boleh datang. Nak belajar bagaimana nak memahami mentaliti, dan juga kami nak faham, kami nak tahu, kami nak mengkaji kan apa pemikiran, dan supaya kita sebar luaskan yang kita semua ni akhirnya adalah satu, kita semua adalah manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia.
Ya ayuhan nas, satu panggilan yang lembut kepada seluruh manusia. Islam, bukan Islam, kafir, beriman, semua dipanggil sebagai ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, wahai manusia. Allah memanggil kita semua dengan panggilan wahai manusia. Bermula panggilan Allah itu dengan wahai manusia, panggilan yang baik untuk semua kita. Anda beriman atau tidak beriman, kafir, engkar, ataupun anda seorang yang ta'abud, yang abid, yang beribadah, semuanya Tuhan panggil dengan panggilan ya ayuhan nas. Cuma lepas itu dengan amalan kita maka berbeza pangkat dan darjat di sisi Tuhan. Tetapi pada pandangan Tuhan, di sisi kita, kita semua adalah manusia dan kita semua adalah ciptaannya. Itu kita kena ketahui, dan kita semua ni berasal daripada satu, iaitu Nabi Adam. Percaya atau tidak itu terpulang. Tetapi kita semua berasal daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Kita kena faham benda itu dahulu. Okey, habis saya membel kat situ. Baik. Seterusnya kita menyentuh tadi persoalan agama Islam, persoalan dan sebagainya. Pulau Pinang hari ini, Pulau Pinang akan sentiasa memertabatkan syiar Islam, Ketua Menteri Pulau Pinang. Pulau Pinang akan sentiasa berusaha memertabatkan syiar dan pembangunan umat Islam di negeri itu, di samping pembangunan lain tanpa sebarang kompromi dan diskriminasi, kata Ketua Menterinya. Chow Kon Yeow berkata sedemikian setelah merasai pengalaman berbuka puasa bersama orang ramai dan komuniti masjid di seluruh daerah di negeri itu sepanjang Ramadan. Tidak dapat diungkap dengan kata-kata betapa terharu dan gembiranya saya apabila melihat komuniti yang harmoni serta sangat mengalu-alukan semua pihak termasuk yang bukan beragama Islam untuk turut merasai pengalaman berbuka puasa yang hanya dapat diadakan setahun sekali. Sesungguhnya keadaan tersebut telah mencerminkan akhlak murni umat Islam di negeri ini, kata pemimpin DAP itu. Okey. Dalam perutusan Aidilfitri petang ini, Chow meminta orang ramai menggunakan kesempatan semasa sambutan Aidilfitri untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan mengeratkan silaturahim. Tuan-tuan, kadang-kadang saya pelik, saya tak nak masuk ke situ lah. Sama juga, perkara yang sama berlaku di Sarawak, kita katakan. Di mana kita bangsa Melayu dan juga Islam di Sarawak ni adalah golongan minoriti. Kita adalah golongan minoriti berbanding dengan Kristian dan juga bangsa Iban, for example. Tetapi itu tidak menjadikan kita satu bangsa yang tertindas, kita kata. Kita hidup dalam, kita ada masalah, of course. Semua orang akan ada masalah, tak adalah semua sempurna. Tapi sedang saya tengah mandi. Tengah-tengah mandi saya terfikir, kenapa orang Semenanjung berada dalam keadaan yang pemikiran orang Melayu. Saya ni orang Melayu, tuan-tuan. Saya orang Melayu. Tapi kenapa pemikiran orang Semenanjung ni dia begitu terasing daripada pemikiran agama Islam, ajaran Islam yang sebenar. Begitu terasing. Sangat terasing. Bagi saya, ghuraba, ada satu hadis Islam itu datang dagang dan akan datang pergi dagang. Bagi saya, bila Islam itu datang sebagai dagang, orang selalu anggap bahawa dialah dagang, arti kata dia tersisih. Bukan. Pada pendapat saya, dagang arti kata orang itu dia IC-nya Islam, pakaiannya pakaian Islam. Pakaiannya pakaian Islam, IC-nya Islam, namanya Melayu. Tetapi perbuatan dia jauh daripada perbuatan yang mencerminkan dia sebagai orang Islam. Saya bukan menyentuh daripada segi akidah. Akidah dia akidah Islam, dia beriman pada Allah, dia sembahyang 5 waktu. Saya masukkan akhlak. Jadi saya terfikir, kenapa begitu sebenarnya? Bila saya lihat dan saya perhatikan, salah satu punca utama yang menyebabkan terjadi demikian sebenarnya adalah akibat kesalahfahaman orang yang membawa gerakan Islam. Be it apa gerakan sekalipun. Kesalahfahaman memahami gerakan Islam menjadikan mereka membawa kepada satu aliran yang ekstrim yang akhirnya jauh daripada Islam. Syahid Imam Hassan Al-Banna masa dia mengasaskan Ikhwan Muslimin, ada satu kumpulan anak muda, Syabab dipanggil, yang mana dia melihat bahawa Hassan Al-Banna ini terlalu lembut. Kalau siapa baca Usul 20 Hassan Al-Banna dalam dalam buku beliau, dalam salah satu perkara disebut Al-Fahmu. Dalam Fahmu ada 20 perkara yang disebut. Di dalam perkara itu, ada di antara kalangan pengikut Syekh Imam Hassan Al-Banna merasakan bahawa Hassan Al-Banna ni terlalu lembut. Dakwahnya terlalu lembut. Dia merasakan kita kena keras. Kita kena tentang orang kafir.
Kita kena lawan mereka. Orang Islam yang tak ikut kita, kita kena tentang. Mereka ini adalah munafik. Mereka inilah kufur. Mereka inilah kafir dan sebagainya. Sampai kan selepas itu ada pengikut Ikhwan Muslimin, dia keluar satu frasa mengatakan, kita adalah duat, bukan qadi. Kita adalah pendakwah, bukannya penghukum. Kita bukannya orang yang sepatutnya jadi penghukum kepada manusia yang lain. Masalahnya kadang-kadang yang berlaku saya nampak yang macam saya sebut hari tu, orang yang terpaling, tuan-tuan. Terpaling erti kata, pada pandangan mata dia, pada pandangan dia merasakan bahawa Islam itu ada pada dia dan dia melihat pada kacamata Islam. Hal itu bukan kacamata Islam. Dan bila kita melihat dalam kacamata wasatiyah, dia mengatakan, oh, engkau liberal. Engkau bukan bawa Islam yang sebenar. Islam aku adalah Islam yang sebenar. Dan pemikiran sebeginilah yang akhirnya membawa kepada ekstremisme, yang membawa kepada terorisme, yang akhirnya membawa kepada peperangan yang kita kenali sebagai Khawarij. Inilah yang membawa kepada Khawarij. So, bulan puasa ni sepatutnya mengajar dan mendidik kita menjadi orang yang baik. Tetapi saya tengok komen lebih kurang je. Bulan puasa ke, bulan tak puasa ke, maki boleh tahan. Tapi saya tak ada masalah, tuan-tuan. Kan? Sebab bagi saya, emosi kita ni kita punya. Tulisan tuan-tuan. Tuan-tuan yang tulis, tuan-tuan yang type. So, saya tak boleh kontrol apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak type, nak kutuk saya. Saya tak boleh. Tetapi saya boleh kontrol apa yang dalam jiwa dan raga saya. Dan bila Allah SWT pesan bahawa iza ja'a nasrullah, qul a'udzu binnas, bukan qul a'udzu binnas salah. Yang wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Serulah wa tawassaw bil haqq, menyeru dengan hak, dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Kenapa Allah sebut hak itu? Bila kita menyeru dengan hak, Allah kata seru juga dengan kesabaran. Saya pelik. Kenapa? Yalah, kita seru dengan hak, kita maksudnya kita ajak orang kepada kebaikan, kita ajak orang kepada kebenaran tu, okeylah. Tapi kenapa seru kepada kesabaran? Mula-mula saya tak faham tau, apa yang Allah maksudkan seru kepada kesabaran tu. Hak tu saya faham lah, yelah kita kena buat baik lah. Kita kena seru orang laksanakan hak. Tapi seru dengan kesabaran. Rupanya tuan-tuan, bila kita nak menyeru orang kepada kesabaran, kepada hak, akan ada orang yang maki hamun kita. Akan ada orang yang menentang kita. Akan ada orang yang mengucap kita macam, akan ada orang yang menyakitkan kita. Itu adalah sunnatullah kepada perjuangan kita, memang akan ada. So daripada itu, apa landasan pertama sebelum kita nak lawan balik? Sabar. Dia kata hak, kemudian sabar. Perkataan sabar itu dekat situ. Dan sabar ni banyak disebut dalam Al-Quran. Dan sabar ini banyak diajarkan kepada para nabi. Kan? Diajarkan kepada nabi. Ada orang tulis komen, dia tulis komen ataupun dia WhatsApp, dia mesej saya, dia kata, alah kau bercakap tentang Islam macamlah kau bagus sangat. Kadang-kadang saya pelik, tuan-tuan. Adakah Islam tu hanya untuk dia orang saja? Kita ni tak boleh cakap tentang Islam. Kau cakap tentang Islam macam kau tu ustaz. Adakah ustaz je yang layak masuk syurga, tuan-tuan? Adakah kita ni semua tak layak masuk syurga? Adakah kita semua ni tak layak untuk bercakap tentang Islam? Kan hadis Rasulullah SAW dia sebut, balighul ani walau ayah. Balighul ani walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Sampaikan itu bukan Rasulullah kata, balighul ani ya ustaz walau ayah. Sampaikan daripada aku wahai ustaz, ustazah, satu ayat. Tak ada. Dia kata balighul ani walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Maknanya kepada kita semua. Ada apa ilmu pada kita, kita sampaikan. Tapi bila kita sampaikan, dia perkecilkan. Tapi bila dia memaki hamun, dia menghina, dia memfitnah, tak ada siapa pun yang menegur orang-orang sebegini. Bila dia menggunakan kata-kata lucah, dia menggunakan kata-kata yang derogatory, yang menghina orang dan sebagainya, tapi tak ada orang yang kata mereka sebaliknya. Tapi tak apalah, sebab itu Allah kata sabar. Kerana apa Allah kata sabar? Sebab kita kena faham, ada satu masa, dunia ni tuan-tuan, hanyalah sekelip mata. Kan? Kalau kita percaya kepada teori bumi ni 10 bilion tahun. Kan? Teori bumi, alam semesta ni, bumi 4.5 bilion tahun. Alam semesta 14 bilion tahun lebih kurang.
So kalau bumi ni 4.5 bilion tahun, kalau usia kita 80, 70, 90 tahun, sekelip mata je berbanding 4.5 bilion tahun itu. So bermakna there will be another life, another kehidupan sebelum kita pergi syurga neraka, dipanggil padang mahsyar. Dan disitulah sebenar-benar hari pembalasan dan pengadilan. Sebab itu saya pernah katakan, kalau kunci syurga neraka ni pada kita semua, kalau manusia boleh menentukan syurga neraka manusia, kita semua ni masuk neraka, tuan-tuan. Tak ada manusia dalam dunia ni yang akan puas hati dengan semua orang. Semua orang akan puas hati dengan dia. Akan ada orang tak akan puas hati dengan dia. Kan? Kalau kita semua pegang kunci syurga neraka, habis kita. Kan? Masuk neraka kita semua. Tak ada sebab apa. Kosong syurga tu. Dan sebab itulah Allah SWT yang memegang kunci syurga neraka. Kan? Di hari di mana Yaumul Qiyamah, di hari pembalasan yang sebenar, di hadapan Allah SWT nanti, tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri, kita akan diletakkan di satu padang yang luas. Pada masa itu dipancarkan amalan-amalan kita. Saya sebut ni tuan-tuan, tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Inilah satu tazkirah, satu peringatan kepada saya yang bercakap dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang menulis, bahawa kalau kita lihat pada waktu itu nanti, kita akan nampak seterang-terangnya, oh rupanya dia ni yang duk kutuk aku. Tuan-tuan dan puan-puan, gunalah fake account macam mana pun. Dekat akhirat nanti, sekelip mata, kita akan berjumpa. InsyaAllah. So, pada bulan baik, hari baik ni, siapa yang saya tak kenal, saya tak boleh nak maafkan, nak ampunkan lah. Melainkan yang personally minta ampun dan maaf dengan saya. Kan? Kau pun ada buat dosa. Bukan kau menentukan dosaku. Kan? Saya cuma cakap je, kalau kau rasa kau berdosa, maka kau buatlah apa yang kau patut buat dengan dosa tersebut. Okey? Itu pesanan saya. Melainkan anda memang orang tak beriman dengan agama Islam lah. Yang tu saya tak boleh kata apa lah kan. Yang tu saya tak boleh kata apa. Alright. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Aku sangat seronok bila dia kaitkan, dia ambil ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia masukkan pelbagai tajuk, pelbagai isu di dalam ucapan dia kali ni. Sebab apa, cuba hampa tengok kan, apa yang dah berlaku dalam Malaysia ni, sehingga kan syurga neraka, sehingga kan orang yang klaim dia boleh sediakan, dia bolehkan itu kan. Lepas tu dia duduk dekat atas medan dakwah, dia duduk di atas medan masjid, sedang berdakwah, menyampaikan majlis ilmu pun turut menipu, memfitnah kan. Lepas tu dia buat macam tak ada apa-apa. Duduk dengan dia, duduk bersama dengan dia, no problem. Kan? Tapi puak-puak ni lah kan, golongan-golongan khawarij ni. Kan kita nak tahu golongan-golongan apa hak yang khawarij ni. Cara mana kan? Cara mana depa tak hina, kita ambil lah perlih. Kan? Perlih itu, perlih ini, dia hantam perlih kau-kau punya perlih. Bila respon daripada perlih, jom kita berdebat. Kan? Lepas tu contohlah macam Dr. Mazhar, dia ada keluarkan satu kenyataan kan, minta orang yang hentam dia, orang yang provoke dia jawab jawapan ni. Dah tak ada agak jawapan. Jadi golongan-golongan khawarij ni yang paling berbahaya. Dia macam golongan khawarij ni lah yang akan mempergunakan kan, oh kafir kan, kafir itu, kafir ini, negara Islam, negara itu, negara ni apa semua kan. Adakah hari ni negara kita huru-hara? Tak pun. Negara kita boleh hidup aman, damai. Kan? Sehingga kan Perdana Menteri cakap kan, bina bangsa Malaysia. Kita ada pelbagai kaum. Ada pelbagai kaum, ada pelbagai agama. Dan alhamdulillah kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim apa kata, usaha pelaksanaan syariah di dalam negara kita. Maksud dia, insyaAllah kerajaan hari ini akan memartabatkan lagi agama Islam. Kan? Macam tak kira lah dari segi individu, keluarga, suami isteri, and semua terkait habis bila syariah ni. Kan? Daripada segi pendidikan, kan? Daripada hang lahir sehingga hang mati, dan sekarang ni alhamdulillah kerajaan sedang fikir. Daripada segi perundangan. Kan? InsyaAllah dalam masa terdekat akan dibawa kepada parlimen dan akan berbahas soal RUU 355. Dan alhamdulillah sultan-sultan apa semua, alhamdulillah sekarang ni bila berada di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, dengan
dengan Perdana Menteri dengan sedang berusaha untuk nak memartabatkan lagi negara, nak angkat darjat negara, nak angkat darjat agama Islam macam di dalam negara. Alhamdulillah disambut baik dengan sultan-sultan dan tubuhkan MKI kan. Dan juga di dalam MKI itu akan memikirkan macam mana nak angkat lagi martabat agama Islam. Macam mana sepatutnya tanggungjawab kita, kita perlu menyampaikan, kita perlu berkata-kata dengan nilai yang baik, kata-kata yang baik ataupun perbuatan yang baik kan. Itu adalah dakwah supaya kita dapat menarik minat orang-orang bukan Islam, orang-orang golongan-golongan tak tahu soal-soal Islam, golongan-golongan yang tak tahu apa pun soal agama Islam, ataupun golongan-golongan yang tahu soal-soal agama Islam. Apabila kita buat satu-satu kebaikan, satu-satu dakwah ataupun satu-satu percakapan yang baik yang dapat menarik minat orang-orang bukan Islam terhadap agama Islam, dan apabila mereka ambil tahu pasal agama Islam, insya-Allah itulah dakwah. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah, mereka alhamdulillah mereka dapat memeluk agama Islam. Itu yang tanggungjawab kita sepatutnya. Kan? Seperti mana yang Iswadi tadi dia ada cakap. Akhlak bukan ya ayyuhan nas. Tengok Allah kata di dalam Al-Quran, Allah panggil manusia ni dengan selembut-lembutnya, wahai orang-orang yang beriman kan. Wahai manusia, Allah macam Allah tak panggil dengan maki hamun, Allah tak panggil dengan memaki hamun, dengan mercecah apa, tak. Kita yang duk cerca orang-orang bukan Islam. Kita yang duk cerca orang kafir. Sedangkan Allah memanggil manusia, tak kira lah dia Islam ke ataupun dia bukan Islam, tapi Allah memanggil dia dengan sangat-sangat lembut. Kan? Sangat-sangat lembut. Jadi kita, tanggungjawab kita sebagai seorang manusia yang beragama Islam, tugas kita adalah tugas berdakwah. Kita ada tanggungjawab berdakwah. So apa salah kita kita tunjuk percakapan kita ataupun perbezaan kita ataupun penyampaian kita, perbuatan kita gunakan berlandaskan Islam supaya orang dapat menarik minat. Orang berminat dengan agama Islam. Cuba hampa tengok ni Pulau Pinang, Chew Keong Yau kan, Ketua Menteri Pulau Pinang. Apa yang dia buat? Alhamdulillah Pulau Pinang tiada masalah apa-apa pun soal agama Islam. Tak ada masalah apa. Tapi hampa yang duduk di luar daripada Pulau Pinang, apa pun hampa tak tahu soal apa nama Pinang, tapi hampa duduk sembang macam agama Islam terancam. Macai DAP, negeri DAP lah, semua DAP. Sedangkan alhamdulillah Pulau Pinang, jemaah tabligh pun boleh masuk, babe. Masjid alhamdulillah azan tak pernah putih lagi. Tak ada orang lah Cina ke India ke duk pi maki, duk pi buat report polis soal azan. Tak ada masalah apa pun. Medan-medan dakwah. Sembahyang 5 waktu, masjid di Pulau Pinang sentiasa terbuka. Dan itu negeri yang ketua menteri dia adalah Cina. Ya, sehingga kan dia mengajak kan, ke arah perpaduan. Kita nak, seperti mana kita kaitkan balik dengan Perdana Menteri, kita nak bina bangsa Malaysia. Walaupun di dalam negeri ke di dalam negara kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Tapi asbab ni macam kita ni sebagai kita ni majoriti, kita dapat menyambut baik minoriti, dan minoriti pun gembira dengan majoriti. So kita akan hidup dengan aman, damai. Itu yang kita nak sepatutnya. Itu baru negara Islam. Kita tak mau seperti mana negara-negara Islam hak yang lain, bergaduh sana, bergaduh ini, berperang, dan pihak pembangkang pun siap ada tentera dia lagi, siap ada aset-aset senjata dia lagi. Jadi of course kehidupan dia patah aman, bergaduh sana sini, berperang sesama sendiri. Umat Islam pula tu kita tak mau negara Malaysia mencontohi apa yang berlaku dekat negara-negara lain. Aku ada orang yang saudara aku yang memang dia duk follow jemaah tabligh. Tapi hak yang level Pak menakan aku, dia dah meninggal dunia. Ya alhamdulillah dia duk boleh pergi kat masjid di dalam Penang. Mana masjid dia tak pernah pergi, semua dia pernah pergi. Dia alhamdulillah respon dia macam dia kata Penang paling syok. Penang paling syok duit dia kata. Penang paling syok duit. Dengan tak ada masalah apa-apa, siap boleh. Ni kan, dia pun nak pergi dakwah, dia pun nak pergi ketuk rumah ke rumah, pintu
pintu rumah ke rumah depa. Macam dia ada orang panggil gah. Mana pi buat gah tak? Pi buat gah tu maksud dia pi rumah ke rumah mengajak ke arah kebaikan, ajak orang pi masjid, ajak orang pi surau, lepas tu menyampaikan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kebesaran Allah. Dan dia kata, orang biasanya dekat negeri-negeri lain biasanya orang lari, pintu tak buka. Tapi di Penang ni pun ada, tapi depa meraihkan kita tu lain. Kan, walaupun dengan mamak dengan Melayu, depa dapat meraihkan kita. Itu yang aku dengar pun seronok, aku happy gila dengar kan. Tapi yang paling aku geram, orang-orang yang tak pernah main Penang pun ataupun tak duduk di Penang pun, hanya semata-mata hampir jeruk madu Pak Ali, hampir pantai-pantai apa semua Komta lah ataupun Batu Ferringhi lah. Hanya pergi situ je, hang duk komen macam-macam. Hang tak duk di dalam negeri tu, hang tak ke masjid di dalam negeri tu, hang mana hang nak tahu. Hang duk di situ, hang sepatutnya dalam masa beberapa bulan hang kena duduk main di dalam Penang, habis tengok depa buat aktiviti masjid baru hang boleh komen. Di masjid cuba hangpa tengok, alhamdulillah paling best sekali hari Jumaat. Masjid penuh. Di Penang sebab tu, di Penang ni majoriti kita boleh kata masjid dekat-dekat. Berbeza dengan negeri-negeri ni, negeri Kedah, negeri lain. Antara masjid ke masjid tu agak jauh. Berbeza dekat Penang. Penang dia walaupun negeri kecil tapi dia padat. Itu yang kita syok, alhamdulillah. Hampa yang duduk di luar Penang tu, hampa tak perlulah komen banyak-banyak. Kalau hampa tak pernah duduk di Penang, hampa tak pernah tahu macam situasi Penang ataupun waktu hang duduk di Penang, hang tak pergi semayang masjid pun, hang tak duduk dalam masjid, hang tak payah sembang. Dan hang kalau macam kita nak komen, kita sepatutnya kita ni kena duduk di dalam satu-satu tempat tu. Kita dapat lalui. Contohlah, lepas subuh hang duduk dekat masjid sampailah cerah. Sebab pengalaman ni aku pernah. Lepas zuhur, lepas asar, dapat lepak, boleh tengok aktiviti masjid lepas asar, lepas maghrib, sampailah masjid tu tutup. Kita dah rasa, kita dah lalui, kita boleh sembang. Tak ada pun orang kapi, orang duk pi kacau masjid, duk pi kacau aktiviti masjid, tak ada pun. Hanya kita je yang tak tahu apa, duk buat sembang kemas. Sebab tu orang kata, contohlah, kita duk tengah bahagia, kita duk tengah happy, seronok kau. Kalau masuk orang yang ketiga, huru-hara keluarga kita. Macam itulah yang berlaku dekat Penang. Orang Penang, rakyat Penang, mereka dah seronok, mereka dah bahagia, mereka dah puas hati dengan pemerintahan mereka tu. Tapi orang luar dan segelintir orang di dalam Penang orang kata duk sibuk, duduk campur tangan, duduk nak rampah, duduk nak khianat, duduk nak sabotaj. Itulah yang berlaku kat Pulau Pinang ke, Selangor ke, dekat negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Sebab apa? Mereka kemaru. Mereka ni berselindung, mereka menggunakan agama untuk mereka nak tunjuk kononnya mereka lah yang terpaling baik. Padahal punca puak-puak macam ni lah pemecah belah, penghuru-hara negara Malaysia. Ni puak-puak ni. Puak-puak ni, kawaris punya geng ni, dia bukan semata-mata ada dalam Malaysia. Dia ada sampai luar-luar negara. Dia ada di mana-mana saja. Tapi golongan-golongan ni kita wajib lawan. Sebab mereka lah golongan pemecah belah umat Islam. Mereka ni lah punca orang-orang bukan Islam sangat takut apabila dengar agama Islam. Bila dengar aja Islam, mereka cukup takutnya. Sebab golongan-golongan ni lah yang menunjukkan benda-benda yang tak baik, benda-benda yang buruk. Mereka tunjuk perangai-perangai yang buruk. Golongan-golongan ni lah yang paling menakut-nakutkan, menerakakan orang. Itu apa-apa isu saja dia akan main satu sentimen untuk nak pecah belahkan negara kita. Wajib kita tolak puak-puak macam ni. Dan yang terakhir, tadi Iswadi dia macam dia ada sebut soal kekerasan. Dakwah lembut, lemah lembut ataupun dakwah secara kekerasan. Dakwah secara kekerasan ni itulah mengkapirkan orang, mengkritik orang, menghantar. Padahal dia pakailah serban duk neraka negara, kafir. And siapa-siapa hak yang kurang ke masjid, duk hentam, duk maki, duk hentam. Padahal itu cara-cara kekerasan dia terhadap agama Islam pun dah membuat orang
orang-orang Islam tak berminat cara dia. Apatah lagi cara dia tu terhadap orang bukan Islam. Lagi orang Islam benci, takut terhadap agama Islam. Macam mana kita nak tarik orang-orang bukan Islam tu memeluk agama Islam? Memang mampus, memang susah lah cerita dia. Kan? Inilah cara yang paling merisaukan. Kita cuba ustaz-ustaz yang kata ada title ulama kan. Hak yang dia ceramah majoriti dia tak masuk, dia tak join jemaah tabligh kan. Dan hanya segelintir je yang join jemaah tabligh. Kita wajib ikut budaya cara jemaah tabligh. Cuba hangpa tengok jemaah tabligh apa yang mereka buat. Walaupun perangai macam mana pun dia pi dan dia sabar. Walaupun kena maki, kena hamun, kena cercah oleh orang Islam sendiri. Tapi mereka dengan lemah lembut, slow and steady. Walaupun kena hentam, kena apa, macam-macam kena. Mereka balik ke masjid yang mereka ihtikaf tu. Mereka buat sembahyang 2 rakaat untuk si tuan badan tu. Supaya Allah buka hati jiwa dia. Sehingga tara tu kasih sayang yang dibawa oleh geng-geng jemaah tabligh. Sebab tu jemaah tabligh ni bukan hanya setakat dalam Malaysia. Satu dunia habis. Satu dunia pengalaman mereka yang mereka akan lalui. Mereka akan berdakwah hingga ke Pakistan, India, Amerika. Sepelusuk dunia mereka pergi geng-geng jemaah tabligh. Berbeza dengan ustaz ni. Ustaz ni hanya pergi Pakistan, hanya pergi Mesir, hanya pergi belajar. Balik menyampaikan, tapi kerja-kerja dakwah daripada segi pergi cari orang, pergi sampaikan rumah ke rumah. Setiap seorang-seorang tu mereka tak buat. Jemaah tabligh pada akulah, jemaah tabligh lebih hebat daripada yang duk ceramah-ceramah tu. Ceramah-ceramah tu dia hanya ceramah kepada orang yang main masjid saja. Berbeza dengan jemaah tabligh ni pergi cari sampai ke rumah. Alhamdulillah kita ada ni yang duk buat kerja-kerja dakwah, kerja-kerja Allah ni kan. Alhamdulillah. Kan. Contoh macam ustaz-ustaz yang duk kata, macam Iswadi pun tadi dia ada cakap, engkau tak payah cakap soal-soal agama lah, engkau bukan ustaz pun. Sedangkan kita orang Islam. Kita boleh je anytime. Kita boleh bercakap. Sama ada kita ni ilmu kita banyak soal agama ataupun ilmu kita kurang soal-soal agama. Yang penting apabila kita bercakap agama tu, of course lah, apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu, kita takkan cakap. Dan takkan ustaz-ustaz lebay-lebay petipas saja yang boleh cakap soal ni. Takkan orang lain tak boleh cakap. Agak-agak kalau puak hang syurga, puak orang lain neraka. Kalau bersama dengan hang, Islam. Kalau tak bersama dengan hang, liberal. Itulah yang dikenakan kepada kerajaan hari ni. Presiden mereka kata apa? Sekular, liberal. Nak kristianisasikan negara ni. Allahu Akbar. Sampai sekarang tak dapat tunjuk bukti. Hanya boleh tuduh, hanya boleh kritik. Tapi bukti tak nak. Kita nak bercakap, kita tunjuklah bukti apa yang dah berlaku. Apa yang dah berlaku. Sampai sekarang dia tak dapat tunjuk bukti apa yang dah berlaku. Dan terus menipu dan dakwah duk tengah dakwah ni pun menipu, duk tengah dakwah ni pun menipu, dalam masjid duk dakwah ni pun menipu. Lepas tu ubah ayat Al-Quran pula. Apalah pendakwah ustaz macam manalah, kata buat kerja Allah, kata buat kerja agama Islam, tapi duk ubah ayat-ayat Quran sesuka hati dia. Mana boleh? Walau satu ayat Quran pun kita tak boleh ubah, tapi mereka dengan senang, dengan lenang mengubah ayat-ayat suci Al-Quran. Tak boleh nak abang pi. Berdosa besar. Kan? Aku tak tahulah puak-puak ni dekat akhirat nanti tak tahulah lagu mana, apa yang akan kena puak-puak ni. Sebab tu Allah dah kata, dan Nabi Muhammad pun kata, orang pertama yang masuk ke dalam api neraka ulama, ustaz ni orang pertama yang akan masuk ke dalam api neraka. Sebab tu ulama ada dua, ulama baik, ulama jahat. Dan ulama jahat ni lah yang akan masuk ke dalam neraka dua. Sebab mereka lah yang menyampaikan perkara-perkara yang tak betul, dakwah-dakwah yang memang sesat, yang mengikut selera nafsu dia. Mereka ni yang akan masuk dulu api neraka. Jadi sebab tu ada golongan Khawarij. Bersama dengan mereka syurga, tak bersama dengan mereka neraka. Sampai tahap tu.
Jadi golongan ni lah, dekat akhirat nanti kita boleh tengok golongan mana yang akan masuk dulu. Yang kata ini perjuangan Islam, perjuangan itu, perjuangan inilah apa semua, terutama di dalam medan medan politik. Ni negara kita depa dah nak buat negara Islam. Aku tanya balik, takkan negara kita negara kafir sekarang? Takkan negara-negara kita kafir sekarang ni? Oh, tak boleh jawab. Lepas tu bila aku tanya balik, apakah perjuangan Parti PAS yang sebenar-benarnya? Sampailah aku tak dapat jawapan. Perjuangan Parti PAS sebelum arwah Tok Guru Nik Azim macam meninggal, kita boleh nampak perjuangan. Sebab bersama dengan Pakatan Rakyat, dan kita tahu suara reformasi tu duk ada. Dan reformasi itu terwujudnya reformasi sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, dan sehingga hari ini perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak memartabatkan negara, nak hapuskan rasuah, nak hapuskan salah guna kuasa, nak hapuskan apa-apa benda yang merugikan negara. Dan alhamdulillah hari ini malah perjuangan agama Islam sedang dibawa oleh kerajaan hari ini. So apabila kerajaan dah buat satu persatu nak hapuskan rasuah, nak hapuskan mana hadut sakau-sakau, hadut curi-curi salah guna kuasa. So mulai saat ini, apakah perjuangan Parti PAS? Tolong fikirkan, tolong bagi tahu apakah perjuangan Parti PAS untuk demi masa depan negara. Sebab kita fikir-fikir balik, yang menaikkan hutang negara adalah PAS. Kan? Hak yang menghuru-harakan, mengkafirkan, mengkhawariskan budaya-budaya khawarij ni ada dekat PAS. Kan? Dan apa yang sebenarnya dia pun nak buat negara Islam. Awak negara sekarang negara kafir kan? Sekarang ni agama rasmi negara kita bukan agama Islam kan? Kita duk fikir so bila kita fikir balik, apakah yang sebenar-benarnya perjuangan Parti PAS? Tolong komen di bawah. Jadi kita fikirlah demi masa depan negara, kita tak mahu negara kita berpecah belah, bergaduh, berperang sesama rakyat-rakyat di dalam negara. Cukuplah di dalam politik negara pun dah hara sebab puak-puak ni sebelah sana. Kan apatah lagi kalau macam daripada segi agama Islam, apabila mazhab aku dia bermula daripada politik. Apabila politik ni dia dah hara, dia akan asingkan agama. Hang bersama denganku, hang Islam. Hang tak bersama denganku, hang bukan Islam. Hang penentang Islam. Hang itu, hang ini. Jadi budaya macam ni, golongan macam ni kita wajib tolak. Sebab mereka lah yang akan memecah belahkan keharmonian dan pendamaian di dalam negara kita. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.